Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hubairah A'i bin Amr al-Muzanni wa huwa min ahli bai'ati Ridwan radhiyallahu anhu, أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا لا. يغفر الله لك يا أخي، أو كما قال. حديث صحيح رواية إمام مسلم. Seorang sahabat Nabi yang bernama A'id bin Amr al-Muzanni, ataupun dia lebih dikenali dengan panggilan Abi Hubairah, bukan Abi Hurairah, Abi Hubairah. A'id ini min ahli bai'ati Ridwan radhiyallahu anhu. Dia salah seorang daripada sahabat yang terlibat di dalam bai'atul Ridwan. Tuan-tuan, perjanjian yang melibatkan Nabi SAW dengan orang-orang Quraisy. Yang perjanjian itu dibuat di bawah satu pokok, di bawah sebatang pokok, yang kemudiannya perjanjian itu dinamakan bai'atul Ridwan. Dalam riwayat hadis menceritakan ada lebih kurang 1,400 orang sahabat yang terlibat di dalam bai'atul Ridwan itu. Semua sahabat yang terlibat semasa berlakunya perjanjian ataupun bai'ah ar-Ridwan ini dijanji syurga oleh Nabi SAW. Di dalam hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Jabir, akhbaratni Ummu Mubashir annaha sami'at النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir bin Abdullah, dia kata seorang yang bernama Ummu Mubashir bagi tahu dekat dia bahawa Nabi SAW ada bersabda. Nabi kata la yadkhulun nar insyaallah min ashabis syajarah
orang yang terlibat di dalam perjanjian yang dibuat di bawah sebatang pokok. Maksudnya ialah perjanjian Ar-Ridwan, Bai'atul Ridwan, yang terlibat di dalam Bai'ah Ridwan. Depa ni Nabi kata la yadkhulun nar, depa tidak masuk neraka. Mereka itu allazina bay'u tahtaha, mereka ialah orang-orang yang bai'ah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janji setia sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jadi ke Nabi, jadi ke depa. Nabi susah, depa susah, apa pun depa akan pertahan Nabi. Depa lebih kurang 1400 orang. Semua ni Nabi kata la yadkhulun nar insya-Allah. Insya-Allah depa tidak akan masuk neraka. Buka di dalam syarah tentang hadis ini. Syarah di dalam Sahih Muslim. Syarah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dia jelaskan di sana. Dia kata insya-Allah yang Nabi sebut itu bukan insya-Allah orang kita. Dia kata bukan insya-Allah syak. InsyaAllah syak. Kita kalau orang tanya, Ustaz minta sila rumah Kenuri ni, kita kata insyaAllah. Tak tentu pergi. Bila dia main 16 Kenuri, Allah start tak damai. InsyaAllah kita tu insyaAllah tak bersungguh. Maka Nabi SAW dia kata la yadkhulun nar insyaAllah min ashabis syajarah. Nabi kata orang-orang yang terlibat di dalam Bai'atul Ridwan di bawah pokok ni la yadkhuluna, tidak akan masuk neraka insya-Allah. Nabi kata dalam syarah dia, dalam syarah hadis ni dia kata insya-Allah yang Nabi sebut itu bukan insya-Allah syak, tetapi insya-Allah itu tabarruk, untuk nak ambil berkat saja Nabi sebut insya-Allah, tetapi maksudnya ialah mereka tidak akan masuk neraka. Ini istimewa sahabat-sahabat yang dan hidup dengan Nabi SAW dan berjuang sama dengan Nabi SAW. Maka kita tidak boleh suka-suka hati, sewenang-wenang nak kata lebih kurang dekat sahabat-sahabat Nabi. Kalau dekat sahabat Nabi pun tak boleh kata lebih kurang, apa kata lagi nak kata ke Nabi SAW lagi tak boleh. Maka hadis tadi diriwayatkan oleh Abi Hubairah. Dia salah seorang daripada 1400 orang yang terlibat di dalam Bai'ah Ridwan dengan Nabi SAW. Kata dia, anna Aba Sufyan ata ala Salman wa Suhaib wa Bilal fi nafar. Satu orang yang bernama Abu Sufyan. Dia ni kemudiannya masuk Islam, jadi orang kuat Nabi. Tapi masa dia belum Islam, Abu Sufyan mai berjumpa dengan beberapa orang sahabat Nabi. Di antara mereka ni ialah Salman Al-Farisi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dan juga Bilal bin Rabah. Abu Sufyan mai dekat mereka. Bila Abu Sufyan sampai di depan Salman, di depan Suhaib, di depan Bilal dan di depan beberapa orang sahabat lain, bila Abu Sufyan sampai, faqalu, sahabat-sahabat ni ada ni kata ke Abu Sufyan. Sebab masa tu Abu Sufyan belum masuk Islam. Dia berkata dekat Abu Sufyan, ma akhadhat suyufullah min aduwillahi ma'khadhaha. Maksudnya lebih kurang dia kata, hang ni Abu Sufyan patut dah mati kena pancung. Itu maksud cara kok Melayu kita. Kalau terjemah kok Arab dia pening sikit. Patutnya pedang Allah dah ambil kamu. Dia kata itu maksudnya hang ni patut mati dah kena pancung. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq dia ada dekat tu. Dia bila dengar ni sahabat-sahabat ni kata macam tu dekat Abu Sufyan, Abu Bakar As-Siddiq terus tegur. Abu Bakar kata, ataquluna hadza li syaikh Quraisy wa sayyidihim. Dia kata hampa gamak kata macam tu dekat Abu Sufyan, sedangkan dia ni syaikh Quraisy. Di kalangan masyarakat Quraisy dia ni syekh, orang kenamaan dalam masyarakat Quraisy. Wa sayyidihim, dan dia ni sayyid, dia ni tuan dalam masyarakat Quraisy. Dia ni bukan orang sembarangan, dia ni orang besar di kalangan orang Quraisy. Gamak hangpa pi kata lagu tu dekat dia. Abu Bakar tegur Bilal, tegur Suhaib, tegur Salman yang kata dekat Abu Sufyan tadi ni.
Dalam syarah hadis ni dia menceritakan tujuan Abu Bakar kata tu ialah kerana nak ambil hati Abu Sufyan, supaya kot-kotlah Abu Sufyan bila dengar macam tu, kot-kotlah dia lembut hati dengan Islam. Itu tujuannya. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Maka Abu Bakar As-Siddiq kemudiannya pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita ke Nabi apa yang jadi. Abu Bakar kata, hari itu aku sama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain, di antaranya Salman Al-Farisi, di antaranya Bilal bin Rabah, di antaranya semua ada ramai di situ. Tiba-tiba mai Abu Sufyan. Abu Sufyan belum masuk Islam, dia mai. Bila mai, depan ni sudah kata dekat Abu Sufyan, hang ni patut hari ni tak hidup dah. Patut hang dah kena pancung. Maka aku tegur sahabat-sahabat ni semua, apa pasal hang pergi kata macam tu dekat dia? Sedangkan dia ni orang besar dalam masyarakat Quraisy. Janganlah lukakan hati dia macam tu. Bila dia cerita dekat Nabi SAW benda ni, faqala, Nabi kata, ya Abu Bakar. Nabi kata kat dia, wahai Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. La in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Nabi kata, wahai Abu Bakar, hang pergi tegur sahabat-sahabat hang macam tu kerana nak jaga satu kafiah. Hang pergi tegur Bilal, hang pergi tegur Salman, hang pergi tegur Suhaib semata-mata kerana nak jaga satu kafiah. Abu Sufyan yang belum masuk Islam ni, kerana nak jaga kafiah ni, hang pergi tegur kawan-kawan hang. Tindakan kamu ini tidakkah menyebabkan sahabat-sahabat kamu rasa marah? Nabi kata, la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak. Kalau sekiranya tindakan kamu tu menyebabkan sahabat-sahabat kamu Bilal, Suhaib, Salman marah, sesungguhnya Allah marah. Nabi kata. Kalau kamu pergi tegur mereka ni, teguran kamu tu menyebabkan sahabat-sahabat kamu marah. Kalau sahabat kamu marah, Allah marah. Fa'atahum. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu orang manusia yang cukup takut dengan dosa. Bila dengar kata teguran itu, kalau sahabat-sahabat marah, Allah marah kamu. Fa'atahum, dandan pergi jumpa Suhaib, dandan pergi jumpa Bilal, dandan pergi jumpa Salman, dandan pergi jumpa mereka. Faqala, dia kata kat mereka ni, ya ikhwatahu a'aghdabtukum. Dia kata, wahai saudara-saudara aku, hampa marah ke kat aku? Dia takut kalau mereka ni marah, Allah marah. Nabi kata dia tak mau mereka ni marah. Dia pergi jumpa, wahai saudara-saudara aku, hampa marah ke dekat aku? Qalu, jawab sahabat-sahabat ni, Suhaib, Salman, Bilal, jawab, la. Mereka kata, dah, kami tak marah. Yaghfirullahu laka ya akhi. Mereka kata, mudah-mudahan Allah ampunkan kamu, wahai saudaraku. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tentang kita dengar hadis ni, apa gambaran kita nampak? Masing-masing orang ada masing-masing kesimpulan. Tapi apapun, hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa zaman Nabi, amalan tegur-menegur subur. Dan siapa tak ambil hati pada siapa yang tegur dia. Abu Bakar bukan kecil anak. Nabi tegur dia. Okeylah, Nabi tegur dia. Nabi tegur dia, dia sanggup pergi jumpa sahabat-sahabat yang tak ada nama ni. Kibar as-sahabah, sahabat-sahabat besar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ini sahabat-sahabat besar. Ini dah turun kategori kedua ni, Salman, Suhaib. Ini sahabat yang juga hebat di sisi Nabi SAW, tapi nama dia tak sebesar sahabat-sahabat yang empat. Tapi Abu Bakar As-Siddiq sebagai satu orang yang cukup hebat kedudukan di sisi Nabi SAW, sampai Nabi panggil dia As-Siddiq. Bila Nabi tegur dia, dia sanggup pergi jumpa mereka ni. Dia pergi tanya mereka ni, hampa marah tak kat aku hari itu punya hal? Hampa marah tak kat aku? Mereka kata, tak ya Abu Bakar, kami tak marah kamu. Bahkan kami doa, Allah ampun kamu kalau kamu ada buat silap. Tuan-tuan, zaman tu amalan ini sangat subur. Sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka hidup dalam satu suasana saling tegur-menegur. Cuma mereka memelihara adab menegur. Adab tu jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Nabi SAW sangat sayang dekat sahabat-sahabat dia. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kata dia, kunna ma'an Nabi SAW sittata nafar. Faqala al-musyrikun lin-Nabi SAW, utrud haula la yajtari'una 'alaina. Wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajulun min Hudzail wa Bilal wa rajulani lastu usammihima. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa. Fahaddatha nafsahu. فأنزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat yang sangat terkenal, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan ingat cerita dia, dia masuk Islam, mak dia marah ke dia, mak dia mogok tak mau makan, tak mau minum. Sampai habis cerita dia masuk Islam yang menyebabkan mak dia tak mau makan, tak mau minum ni, orang bercakap habis satu kota Mekah. Sampai orang ada yang pergi jumpa dia, pergi kata dekat dia, apalah hang ni, nampak hang ni macam orang bagus, macam orang baik, hang gamak buat dekat mak hang macam ni dan sebagainya. Dia pergi jumpa mak dia, sampai depan mak dia, dia kata ke mak dia, dia kata, mak, saya bukan buat benda salah, saya masuk Islam, saya ikut petunjuk yang benar. Kalau Allah bagi dekat mak 100 nyawa, tiap-tiap hari saya tengok nyawa mak jatuh satu. Saya tetap sayang mak, tapi saya tidak tinggal agama Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan, dia kata, kunna ma'an Nabi SAW sittata nafar. Kami, dia kata, ada 6 orang duduk sama dengan Nabi SAW, ikut Nabi hari itu. 6 orang sahabat ikut Nabi. Nabi nak pergi jumpa dengan orang-orang kafir musyrikin. Nak pergi jumpa mereka, nak pergi dakwah mereka, nak ajak mereka suruh ikut Islam. 6 orang sahabat ikut sama Nabi SAW. Bila sampai di depan Quraisy, di depan kafir Quraisy, faqala al-musyrikun lin-Nabi SAW. Mereka kata ke Nabi, orang kafir musyrikin ni kata dekat Nabi, utrud haula la yajtari'una alaina. Dia berkata dekat Nabi Muhammad, ni hadu ikut hang 6 orang ni, halau depa pergi daripada sini. Kafir. Dia berkata dekat Nabi, wahai Muhammad, utrud haula, ni halau ni 6 orang ni, halau, kami nak bercakap dengan hang seorang aja. 6 ni kami tak mau tengok, halau depa. La yajtari'una alaina. Depa ni tak boleh bagi muka. Esok depa kurang ajar dengan kami. Hina lah, makna kata pandang hina dekat sahabat Nabi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wa kuntu ana. Hak 6 tu dia kata, seorangnya aku, dia kata. Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri. Wa ibn Mas'ud, yang kedua Abdullah bin Mas'ud. Wa rajulun min Hudzail, yang ketiga satu orang daripada Bani Hudzail. Wa Bilal, seorang lagi Bilal bin Rabah. Wa rajulani lastu usammihima, dan 2 orang lagi tak sebut nama, dia kata. Kami 6 orang ikut Nabi. Fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah an yaqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia dengar orang hina sahabat dia, benda ni sangat menyentuh perasaan Nabi. Nabi tak boleh, dia sayang dekat sahabat dia, sehingga dia tak mau siapa pun duk kata lebih kurang dekat sahabat dia. Walaupun orang tengok Bilal ni apa, satu orang bekas hamba main masuk Islam dan sebagainya, jadi muazzin, jadi tukang bang. Tengok siapalah mereka ni nampak selekeh, tapi pada mata Nabi SAW, siapa yang jadi sahabat dia, siapa yang jadi orang kuat dia, ini orang-orang mulia. Dia tak suka dengar orang hina orang-orang yang jadi sahabat dia. Ni Nabi.
Bila dia bawa sahabat 6 orang pergi jumpa dengan pembesar ni, pembesar kafir ni, mereka pergi kata dekat sahabat dia macam tu, benda hak mereka kata ni fawaqa'a fi nafsi Rasulillah, betul-betul bagi calak hati Nabi. Fahaddatha nafsah, Nabi betul-betul rasa terusik jiwa dia. Fa'anzalallahu ta'ala, Allah turun ayat, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Turun ayat Quran, Tuhan kata janganlah ada siapa-siapa pun yang cuba nak halau orang-orang yang menyeru manusia kepada Tuhan. بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, pagi dan petang. يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, mereka ni tak ada harap benda lain melainkan mereka mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajarkah orang macam ni? Orang yang nak mengajak manusia kepada kebaikan, dihina, dihalau, dibuat lebih kurang. Wajarkah buat begitu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turun ayat ni. Ayat ni bukan turun kepada kafir musyrikin saja. Ayat ni turun al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Quran bila turun, pengajaran untuk semua. Maknanya kita yang dah Islam dah sekalipun, bila berjumpa dengan orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia main bercakap Quran, dia main bercakap hadis Nabi, dia mengajak manusia supaya tunduk kepada Quran dan hadis Nabi, dia nak menyemai dalam diri manusia kecintaan kepada Allah dan Nabi. Kita tak boleh bila buat lebih kurang, kerana buat lebih kurang ni salah. Bukan salah Nabi larang aja, Allah larang perbuatan itu. Tak boleh bila hina orang-orang yang baik macam-macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, golongan sahabat Nabi adalah golongan yang Nabi sangat sayang, dan sahabat-sahabat sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis lain riwayat Sahal, kata dia, ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nahqirul khandaq wa nanqulu turab ala aqtadina. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار أو كما قال حديث صحيح رواية البخاري. Sahal bin Sa'ad, seorang sahabat Nabi, menceritakan, kata dia, kami pada waktu itu tengah duk korek parit. Tuan-tuan, salah satu perang yang berlaku zaman Nabi ialah perang Khandaq. Khandaq makna dia parit. Yang memberi idea untuk nak korek parit ni ialah Salman Al-Farisi. Bila musuh nak attack, musuh nak serang, tak tahu nak buat macam mana, orang Islam dengan serba kekurangan, senjata tak banyak dan sebagainya, kena guna akal. Salman Al-Farisi ni, satu orang Farsi ni, dia bagi cadangan dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh kita korek parit keliling Madinah ni? Bila musuh serang, dia jatuh dalam parit tu. Sekurang-kurangnya yang ragas naik lepas ni tinggal setengah aja, maka kita boleh berhadapan dengan mereka ni. Nabi kata, bagus, korek. Tengah sahabat-sahabat duk korek parit ni, Nabi SAW sampai. Bila Nabi sampai pada waktu itu, kata Sahal bin Sa'ad, wa nahnu nahqirul khandaq, kami tengah duk korek parit masa Nabi sampai tu. Wa nanqulu turab ala stadina, kami duk galah ni, tanah hak korek ni kami galah atas belakang, pergi duk sambun tang lain buat kubur pula. Nabi SAW bila tengok sahabat-sahabat macam tu sekali buat kerja, tak boleh duit, tak boleh apa, semata-mata mengharap keredaan Allah saja. Semata-mata mengharapkan keredaan Allah, semata-mata ingat kerana sayang Islam, semata-mata ingat buat kerja ni Allah saja yang menilai kerja mereka. Semata-mata yang tu aja, sahabat-sahabat yang tu buat kerja ni. Maka Nabi SAW bila tengok macam tu, Nabi kata, Allahumma la aisha illa al-aish al-akhirah. Nabi kata, ya Allah, tidak adalah hidup yang sebenar-benarnya melainkan hidup akhirat. Atas dunia ni tak ada apa lah. Apa pun tak ada apa. Boleh pangkat pusat saja, boleh duit pusat saja, boleh kebahagiaan pusat saja. Atas dunia ni apa pun dia ada tempoh akhir dia. Akhirat nak hidup betul-betul. Sana bangkit-bangkit padang mahsyar tu, bangkit tak mati.
Nabi kata, Allahumma la aisha illa al-aish al-akhirah. Ya Allah, tidak adalah hidup yang sebenar-benar melainkan hidup akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansar. Nabi terus doa, ya Allah, ampunkanlah semua orang-orang yang ikut hijrah sama dengan aku, wal ansar, dan juga orang-orang Madinah yang tolong kami bila sampai di Madinah ini. Daripada hadis-hadis yang kita baca ni, kesimpulan dia satu. Sahabat-sahabat Nabi ni golongan sangat istimewa. Mereka mendapat doa Nabi SAW bukan sekali, bahkan berkali-kali Nabi doa keselamatan untuk sahabat-sahabat Nabi, selamat dunia dan akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil pengajaran. Jangan sekali-kali kita menghina sahabat-sahabat Nabi, apatah lagi Nabi SAW. Jangan teringat dalam hati kita nak menghina Nabi SAW. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 198. Muka surat 198. Bab ma jaa fi karahiyati qati'atir rahim wal baghi. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menunjukkan tegah memutuskan silaturahim dan tegah buat zalim. Ini tajuk kita nak tengok malam ni. Ketahuilah saudaraku, adalah memutuskan silaturahim dan buat zalim ke atas manusia itu ditegah oleh syarak. Yang ni semua orang pun tahu lah. Kalau tak baca pun tahu. Cuma masalah kita ni, benda yang kita tahu tu kita langgar. Itu aja masalah kita. Masalah tak ada ilmu dalam agama ni, lah ni korang dah. Masalah ada lah ni, ada ilmu. Tahu hak mana betul, hak mana tak betul. Tapi nak rempuh juga benda hak tak betul. Ini masalah. Dia kata, dan segera Allah turun akan seksanya dan balanya di dalam dunia, serta ditaruhnya lagi seksa yang berat di dalam negeri akhirat. Dua benda ni. Kita putus silaturahim dengan adik-beradik kita di atas dunia ni. Kita putus silaturahim atas dunia ni, Tuhan akan balas sebelum mati. Balas atas dunia sebelum mati tidak bermakna dah balas dah. Akhirat ada lagi satu round lagi balasan. Maknanya berat. Benda ni berat. Ada dosa atas dunia ni dah kena, habis. Akhirat tak kena dah. Tapi bagi dosa hak dua benda ni, qati'atir rahimi, doa bagi orang yang memutuskan silaturahim dengan adik-beradik terdekat dengan dia, dia putus silaturahim. Tak bercakap dengan abang, tak bercakap dengan mak pun ada. Tak mau bercakap dengan orang yang menjadi kerabat dia, yang ada keliling dia. Dia tak mau bercakap dengan mereka ni, dia memutuskan silaturahim dengan mereka ni. Tindakan memutuskan silaturahim dengan adik-beradik ada dekat ni menyebabkan dia akan kena dua kali balasan daripada Allah. Atas dunia kena, akhirat kena lagi. Begitu. Maka hendaklah seorang yang mukmin itu takut mengerjakan kerja yang ditegah syarak itu. Dia kata kena takut. Maknanya kita ni bila dengar-dengar macam ni, mudah ingat. Siapa adik-beradik kita yang kita dah tak bercakap lama. Balik-balik tak lagi, kalau rumah dia dekat, singgah. Kalau tidak pun, telefon dia. Kena balik-balik. Pasal apa? Kita tak mampu nak tanggung azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu. Dan tegah syarak pada dua perkara ni. Yang ni pada putus silaturahim dan kepada buat zalim ini, ialah tegah haram. Dia kata. Ini bukan makruh, tanzih, bukan. Ini haram. Memutuskan silaturahim, hukum dia haram. Masalah kita hari ini, tuan-tuan, sebut haram ni tak ada apa. Sebut haram ni tak berasa apa, tak berasa takut. Sebut jil takut. Sebut haram ni tak ada apa-apa. Orang kata, dia buat ni haram. Haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bermula dalil menunjukkan atas yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Kata dia, an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ajdara an yu'ajjila Allah li sahibihi al-'uqubata fid dunya
ma'a ma yaddakhiruhu lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahimi. Nama dia Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada daripada dosa yang patut dan layak bahawa disegerakan Allah turun seksa dan bala bagi tuannya dan bagi yang empunyanya di dalam dunia, serta ditaruh baginya seksa di akhirat, melainkan buat zalim dan memutuskan silaturahim. Nabi sebut dalam hadis dia, Nabi kata ada dua jenis kesalahan, yang kesalahan ni atas dunia Tuhan tunjuk, akhirat kena sekali lagi. Apa dia dua benda ni? Dia kata al-baghyu, yang pertama buat zalim ke orang, buat naya orang. Tak ada pasal-pasal kita pergi buat ke orang tu bagi susah, sedangkan dia tidak patut disusahkan. Yang kedua, waqati'atir rahim, dia putus silaturahim dengan adik-beradik yang terdekat. Maka kedua perkara ini sangat patut dan sangat layak dilekahkan oleh Tuhan turun seksanya. Itu dia. Tuhan akan segera akan turun bala dan seksa. Bala Tuhan ni boleh main macam-macam kan. Bala ni pula masalahnya Tuhan bila dia buat main bala, dia tak buat main kepada orang yang buat zalim tu. Bila main bala, dia gabus semua sekali. Kita kata pasal apa pula kita tak buat, dia yang buat pasal apa kita kena? Pasal amar ma'ruf nahi mungkar tak jalan dalam masyarakat. Kita tahu dia buat, kita tak nasihat dia. Kita tahu dia buat, kita tak larang dia. Maka bala mai bukan bala mai ke dia, mai ke kita sama. Pasal kita tak larang dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah, dia kata memutuskan silaturahim tu macam mana rupanya? Yang kata putih silaturahim ni macam mana? Sesungguhnya rahim itu maksudnya qarabah. Maksud yang kata rahim itu ialah adik-beradik. Qarabah, qarib, daripada perkataan qarib, dekat. Qarabah, adik-beradik yang dekat-dekat. Maka dikehendaki di sini ialah memutuskan qarabah. Yang dikatakan putus silaturahim itu ialah memutuskan hubungan antara adik-beradik dekat. Yakni memutuskan tali perkasihan dengan qarabah, dengan keluarga, dan memutuskan apa suatu jalan yang boleh berhubung dengan qarabah itu. Jalan kita berhubung dengan dia, di antaranya jalan bercakap, tak mau bercakap. Jalan kita berhubung dengan dia, contohnya dengan duk hantar buah tangan, hantar hadiah, tak ada hantar apa. Itu bentuk-bentuk memutuskan silaturahim. Dia kata. Dan yang dikatakan qarabah itu, iaitu seperti ibunya, bapaknya, neneknya yang laki-laki dan perempuan. Ini senarai yang kata adik-beradik dekat. Dengan mak. Tuan percaya tak? Dalam masyarakat kita ada orang tak bercakap dengan mak. Tuan-tuan, isteri tuan-tuan boleh ganti. Tak marahlah orang perempuan marahlah. Tapi isteri, yang kata isteri ni boleh cari lagi. Mak seorang tu aja. Mak seorang mati dia tak boleh cari lah. Cari pun dia jadi mak tiri, dia jadi mak angkat, dia tak jadi mak kandung. Tak jadi. Isteri ada mati, kita boleh ganti. Dua ada pergi cari lagi pun boleh. La ilaha illallah. Tapi mak ni, yang kata mak, orang perempuan pun dia tak boleh marah. Pasal dia pun mak juga. Orang perempuan kalau sekiranya dia berlaku tidak adil, dia marah laki dia, dia kata laki dia duk ambil berat mak sangat-sangat, dia kena ingat dia pun mak juga. Dia tak mau kan esok anak laki-laki dia ambil berat dia. Tak boleh lah kalau dia tak mau laki dia ambil berat mak, tapi dia mau anak laki-laki dia esok ambil berat dia, ni tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau dia mau anak laki-laki dia esok ambil berat dia, dia kena izinkan laki dia pergi ambil berat mak mentua dia. Tuan-tuan, dunia ni bulat. Dia kok mana pun esok dia mai balik benda tu. Kalau hari ni kita pergi buat tahana dekat mak kita, depan mata anak kita, esok anak kita buat tahana kat kita, kita nak kata apa kat dia? Dia kata ayah dulu pun tak jaga tok juga. Dia balas sebelum mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia beritahu kat kita ni, kitab kita duk baca ni, kitab hadis. Dia duk beritahu kat kita. Dia kata dan yang dikatakan qarabah itu seperti ibu. Mak dia sebut dulu. Seperti bapa.
Seperti nenek sama ada laki-laki ataupun perempuan. Tok, nek, laki-laki perempuan. Dan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Sama lah. Bukan kata anak bila buat tak mau bercakap dengan mak dengan pak aja. Pak, mak buat tak mau bercakap dengan anak pun serupa juga. Putih silaturahim juga. Ada juga mak pak buat tak mau bercakap dengan anak. Marah apa kata tahu lagu mana kata cerita, tak mau bercakap dengan anak dia. Oh, bukan kerana dia mak dia berhak untuk tak bercakap tak jadi salah. Agama kata salah juga. Pasal apa? Mak tak mau bercakap dengan anak pun memutuskan silaturahim juga. Salah juga. Begitu. Dan cucunya sama ada laki-laki ataupun perempuan. Dan saudaranya yang si ibu sebapa. Ataupun yang sebapa ataupun yang si ibu. Tak sekiranya. Adik-beradik kandung, adik-beradik tiri, adik-beradik. Ini kira adik-beradik juga. Tak boleh putus silaturahim. Dan mak saudaranya dan pak saudaranya. Dan anak pak saudaranya dan anak mak saudaranya sepupu. Serupa juga. Tak boleh putus silaturahim. Dan itulah qarabah yang hampir. Dan lain daripada itu, mana-mana saudara mara yang bertali mali dengan orang yang qarabah yang jauh pula. Lain daripada hak dia sebut tadi, adik-beradik jauh. Dia kata. Hak dia sebut tadi, hak ni kena jaga. Jangan putus silaturahim. Maka semuanya haram diputuskan rahim itu dengan mereka itu. Baik. Dia kata pula, rupa memutuskan rahim dengan mereka itu, ialah yang kata putus silaturahim ni macam mana? Iaitu apabila berjumpa dengan mereka, tiada dipedulikan dan tiada diendahkan. Ni bentuk yang dikatakan putus silaturahim. Jumpa dengan mak menakan, buat lagu tak kenal. Buat lagu mak menakan orang lain. Padahal mak menakan dia. Buat endah tak endah, buat kenal tak kenal. Tentu sebab anak-anak kita kenal dia. Bila adik-beradik yang macam ni, yang qarabah ni mai ke rumah, kena keluar, suruh kenal. Budak-budak lah kan mau berjalan tuan-tuan. Di rumah dengan macam-macam tu ada dalam rumah tu. PlayStation 1 dengan PS2. Mau dia nak pergi berjalan. Kita kata jom di rumah tu. Menyebut. Tak habis. Pasal dalam rumah mereka tarikkan kuat. Jom, ayah nak pergi supermarket dan dah lompat pakai baju. Saya kata lah budak-budak lah macam tu. Maknanya mereka ni sudah terdidik untuk nak putus silaturahim. Dia kata tidak dihormatkan. Bila jumpa tunjuk tak hormat. Bila jumpa tunjuk tak hormat. Jumpa mak benakan, buat lagu siapa ke? Buat lagu orang meja kelorong di rumah aja. Dia akan menasabah. Dan apabila mereka itu sakit ataupun kena satu bala, tidak juga dipergikan dan tidak melihat dan tidak ziarah akan sakitnya. Dah orang bagi tahu dah, kata mak sakit, dia boleh tak pergi. Orang bagi tahu dah, kata abang sakit, dia boleh tak pergi tengok. Dan tidak kamu tolong ia. Berdaya kamu untuk menolongnya. Dan apabila datang ia kepada kamu, tidak kamu raikan dia. Dia dalam kesempitan, dia nak minta tolong kita. Dia abang kita, dia kak kita. Dia nak minta tolong kita, tak tolong. Dia mai tunjuk tak rai dia. Dia masuk mai duduk tunggu setengah jam. Kita duduk dalam pancong, duduk dalam bilik tak keluar. Keluar mai saat tak apa, duduk saat dia nak pergi minggu. Boy. Kawan ni tunggu setengah jam, tunggu sejam. Dia duduk dalam bilik tak keluar. Keluar mai tengok pakai selong apa semua elok dah. Lah dia kata duduk tak lah, dah ada janji dengan kawan nak pergi main golf. Driver dah start kereta duduk tunggu dah. Masuk dum kata jalan. Agak-agak tuan-tuan benda ni jadi tak? Bukan dalam drama. Dalam hidup hari-hari ini ada jadi. Begitu. Dan tidak mau kamu menyukakan hatinya dengan bagi makan, minum ataupun berkata-kata ataupun bertanya apa hal ahwal ataupun apa kehendaknya. Tak mau nak mujamalah, orang Arab kata. Tak mau nak manis mulut dengan orang langsung. Apa salahnya? Allah minta maaf lah kena tunggu lama. Saya baru sampai balik mandi ke apa. Manis sikit lah. Duduk orang tu apa hal ni? Ambo tak pernah main hari ni, mimpi apa main rumah saya. Bagi dia seronok. Kata kita welcome dia. Kita rai kehadiran dia. Banyak tu. Nak buat banyak tu pun dia tak boleh. Punya nak putus silaturahim.
Dia buat tu pula memang bertujuan. Dengan tujuan supaya dia ni biar kalau tak arti juga memang dia tak ada akal. Aku saja buat lagu tu supaya lain kali tak main dah rumah aku. Oh. Ada tuan-tuan, ada macam ni. Dan jika mereka itu memberi kepadamu apa-apa yang halal, tidak kamu terima. Oh, tunjuk macam tu. Depa ni buat main lah apakah. Ada di rumah lah. Buat main belimbing buluh. Belimbing buluh buat main. Buat main. Tak tu buka kau tu. Allah yang ni kami tak makan benda ni. Amboi. Dah kalau tak makan tunggu pun tak dah kata lah. Ambil lama tak tengok ada lagi pokok pun. Ambil tak bila tak mana pun. Dia balik tak lagi nak buat apa-buat lah. Dah letak tu. Lah tu juga kata. Apa ni? Allah yang ni kami tak makan. Kawan Umar rasa apa ni? Kawan kena ketiak enggak lah pada kutiak nak Umar tadi. Pergi buat lagu tu. Tuan-tuan ketiak tio. Kalau kita punya lah nak buat baik ke orang-orang pergi buat lagu tu kat kita. Cik hati pun. Kita ada apakah di rumah. Benda tu pun sebenar pun kita sayang. Tapi kita bagi kat dia. Pasal kita nak ada satu hubungan persahabatan dengan dia. Kita bagi kat dia. Kita bagi hari ni. Minggu depan kita pergi rumah dia. Tengok hak kita bagi tu. Dia buat kain buruk duduk lak kaki. Dia dapur. Tentang rasa aku. Tengok lagu aku bagi hari tu. Bagi dia pergi tang lain sikit. Pergi duduk angkat belek pula. Kali main dia dah. Berasa lagu mana. Kita punya duduk gantung dalam lemari hari tu ni. Bagi kat dia jadi lak kaki dia. Orang tak hargai. Kita rasa lagu mana. Agama tu bagi tahu kat kita yang ni lah. Agama ni. Yang kata agama kita ni. Agama Islam kita ni. Dia nak membawa kepada kesejahteraan. Nak bagi siapa pun tak dah kecil hati. Kita ni fikir habis daya nak jaga hati dia. Dia pun terlupa fikir habis daya nak jaga kita. Kalau semua orang ada ingat, ada fikir macam tu. Elok orang masyarakat ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata ditegurnya kamu, tidak kamu sahut dia. Dia tegur kita, nak pergi mana? Tengok bukan tak tengok. Jalan pun tak tahu. Amui, dia ni kata. Berasa. Kemudian dia kata, diajaknya muafakah atas sesuatu yang diharuskan oleh syarak dan oleh adat. Tidak kamu mahu. Dia ajak nak muafakah dengan kita. Nak ajak lah pakat-pakat main. Kita pakat-pakat main kod. Kita ni pun bukan orang senang. Main kita pakat main kod. Adik-beradik main kod. Pasal apa? Pasal aku ni payah. Kalau tak main kod ni, duit ni tak lagi. Tak boleh nak simpan. Bila main kod, mau tak mau nak kena bagi duit tu untuk masuk satu tabung. Tunggu giliang siapa dapat, adalah sikit simpanan. Ajak main kod. Kita kata tak ada pasal. Hang susah hang pergi cari kawan-kawan susah hang main. Kok mana pun mulut tu bercakap nak bagi orang sakit hati. Saja. Banyak lagi ayat lain, perkataan lain yang elok boleh bercakap. Dia tak guna. Dia pergi cari cakap yang boleh bagi kau tu luka hati. Tak apa satu kepuasan yang ada dalam diri dia. Ada orang macam ni. Orang putih kata sadish. Dia kata. Sadish. Dia penderitaan orang tu hiburan bagi dia. Dia boleh dera orang, dia boleh bagi sakit hati orang, dia boleh buat bagi orang tak tenteram, dia syok. Sakit dia macam tu. Maka hendak ditolongnya dan hendak dibantunya atas patut upayanya, tidak kamu berkehendak. Punyalah besar hati dia nak tolong kita. Sama. Pasal apa? Pasal hang. Aku tak suka kat hang. Walau aku susah sekalipun, nama kata hang jangan main tolong aku. Amboi. Duk susah tu. Dalam keadaan perlu pertolongan orang tu oleh kerana nak main tolong tu orang dia tak suka. Dia kata hang jangan sentuh aku. Ada orang keras hati macam tu. Dan mereka berlemah-lemah dengan kamu. Maka kamu menunjukkan keras dan besar diri kepada mereka. Orang main tunjuk, merendah diri, nak buat baik kat kita. Kita pergi duk buat jagah piung-piung kat orang. Tuan-tuan, bukan senang tuan-tuan kita nak pergi tunjuk rendah diri kat orang ni, bukan senang. Nak tunjuk sombong senang. Nak tunjuk rendah diri dengan orang ni bukan senang. Kalau ada orang boleh main tunjuk rendah diri kat kita, 10 kali kita kena rendah diri kat dia. Pasal kita pun belum tentu boleh pergi merendah diri kat orang. Tapi nak sombong kat orang kita boleh buat.
Tak ada duit, miskin pun boleh sombong. Apatah lagi kaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan jika kamu itu ditegur dan diajar oleh mereka itu, maka kamu kata kepada mereka itu hasad dan busuk hati. Orang main tegur kita, pasal kita ada tak betul, kita kata ni bukan ada apa ni, dengki kat aku ni. Orang tegur pasal orang nampak kita tak betul, kita kata orang dengki. Dan jika diajaknya kamu datang ke rumah, makan jamuan dan makan kenduri, tidak kamu pergikan. Tunjuk. Tak layak nak pergi rumah macam tu. Dan jika kamu jatuh, dan jika kamu jauh daripada tempat tinggal dengan mereka itu, tidak kamu memberitahu akan hal ehwal kamu. Duduk jauh, langsung tak ada kontak, tak ada berita. Allah, telefon kau apa dia? Telefon ni. Assalamualaikum, Pak Abang, jana sihat semua ke? Dia tanya ni awak ni apa hal ni? Tiba-tiba ya telefon. Tak adalah, just to say hello. Amboi, orang lah punya style. Just to say hello. Jadilah ada dengar suara, makna silaturahim doan lagi. Cukup, dia kata. Dan kamu pun tidak bertanya hal ahwal mereka itu. Pendeknya, tidak peduli kamu dengan karabah kamu dan saudara mara kamu, sama ada jauh ataupun dekat, maka inilah yang dinamakan memutuskan silaturahim pada syarak. Ni yang kata putus silaturahim. Bukan berkelahi, bukan apa pun, kadang-kadang tu saja tak suka ya kat kawan tu. Maka itu dia anggap memutus silaturahim. Dan jikalau tidak memperbuat seperti yang tersebut itu, maka tidaklah bernama memutuskan silaturahim. Kalau ada duk kontak 2 minggu, sebulan sekali telefon tanya abang, okey. Begitu. Dan begitulah turun bala dan seksa Allah ke atasmu dunia akhirat kalau putus silaturahim. Memutuskan rahim itu tidak memasukkan tuannya akan syurga. Lagi teruk. Hak tadi dia kata dua aja. Yang pertama, atas dunia Tuhan nanti bagi bala, akhirat nanti ada satu azab lagi nak kena dia. Ni pula dia mai lagi satu, dia kata memutuskan silaturahim akan menyebabkan orang tu tak masuk syurga. Demikianlah tersebut dalam beberapa hadis. Satu daripadanya an Abi Musa radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, salasatun la yadkhuluna al-jannah, mudminul khamr wa qati'ur rahimi wa musaddiqun bis-sihri. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang tidak akan masuk mereka itu akan syurga. 3 golongan Nabi kata tak masuk syurga. Pertama, orang yang kekal minum arak. Mudminul khamr. Mudmin maksudnya daripada duk minum ni sampai hari mati duk minum arak, tak berhenti. Bukan minum tak berhenti duk tunggang, tak. Dan yang keduanya, orang yang memutuskan silaturahim, ada bincang tadi. Dan yang ketiganya, orang yang percayakan sihir. Ini. Tuan-tuan tengok misteri Nusantara. Saya cakap saya pun tak ada tengok pasal lebih masjid. Tapi rancangan tu nak tunjuk kata amalan-amalan tu subur dalam masyarakat, khususnya Melayu. Ni duk main masjid ni 5 waktu duk main sembahyang di masjid ni, 5 waktu sehari duk main sembahyang di masjid ni. Rantai labuh bini hilang dan pergi cari bomoh siang. Duk main sembahyang jemaah di masjid ni 5 kali sehari duk main jemaah di masjid ni. Subuh keluar main gelak-gelak jatuh motor 3 kali dah. Duk main sembahyang di masjid ni punya bagus. Rantai labuh bini hilang, pergi cari bomoh siang terus tengok dah. Tok tolong tengok dah. Heran betul lah. Pasal apa yang dia duk percaya benda-benda ni? Ni Nabi SAW kata salasatun la yadkhulunal jannah, 3 golongan tidak akan masuk surga. Yang ketiga, wa musaddiqun bis-sihri, orang yang membenarkan sihir. Dia percaya apa yang tukang sihir tu kata. Belak dalam ayam irih 5 perut jatuh sekepin. Bukan online. Orang kali di rumah juga. Dulu duk main lah tak main dah. Ni, hak duk dengar ni.
5 kali main sembahyang di masjid, 5 kali sehari. Duk dengar ni dandan kepala duk cari siapa? Petik jari. Patutlah tak main banyak hari dah. Musaddiqun bisihri, membenarkan sihir. Kerana percaya tu, ni benda-benda ni, golongan ni sahir, orang ahli sihir ni, dia nama banyak. Araf, dia panggil, macam-macam nama. Dekat orang-orang yang ahli sihir, orang-orang yang mengaku kata kenun, dia tahu benda yang di sebalik tabir. Benda lepas dah, benda nak pergi berapa lama, dia ni mengaku kata dia tahu semua. Mereka ni, orang-orang yang macam ni, satu, hak dia bercakap tu mungkin betul. Kerana dapat maklumat daripada jin yang mencuri dengar. Di sana tu, dicampur lagi dengan pendustaan yang berbagai-bagai. Kita baca surah jin. Baca dalam surah jin tu, dia cerita tentang golongan ni. Nafarun minal jin, dia cerita tentang sekumpulan daripada jin, ya'uzuna birijalin minal ins fazaduhum rahaqa. Orang-orang yang percaya ni, dia menambahkan lagi kejahatan mereka itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini golongan ketiga yang tidak akan masuk surga. Meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Hibban dan lainnya. Masalah, dia kata memutuskan rahim, tidak turun rahmat ke atasnya. Lagi satu pula. Dia ada 3 dah. Tadi dia kata orang yang memutuskan silaturahim ni, yang pertama sekali, atas dunia nanti dah kena dah bala daripada Tuhan. Akhirat nanti kena selapis lagi bala Tuhan dalam bentuk azab neraka. Dia mai pula satu hadis pula, dia kata syurga pun tak boleh masuk. Dia mai pula satu lagi, dia kata rahmat Tuhan tak akan mai dekat mereka ni. Demikianlah tersebut dalam hadis. Sebagai yang ada datang di dalam At-Targhib wa Tarhib. Kata dia an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la yujalisuna al-yawm qati'u rahim. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Kata dia adalah kami duduk sama dengan Nabi SAW. Maka sabda Nabi dalam masa kami tengah duduk di situ. Kata Nabi, jangan kamu duduk sama-sama dengan kami pada hari ini. Iaitu orang yang memutuskan rahim. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat ramai-ramai ni. Tiba-tiba Nabi bagi satu amaran. Nabi kata kalau ada dalam kumpulan kita ni orang yang memutuskan silaturahim dengan adik-beradik dia. Bangkit bang, tak usah duduk sekali. Nabi kata. Rupanya dalam orang yang duduk serta Nabi itu ada satu orang yang telah berselisih, kira-kira bicara dan tidak berpeduli-pedulian dengan mak saudara dia. Kebetulan dalam ada ramai-ramai itu, kebetulan ada seorang hak Nabi kata ni berdebuk kena kepala dia. Macam tak salah bila sebut kata duk main semayang 5 kali sehari di masjid ni, bila rantai lampu hilang pergi tanya bomo siang ada orang kena sebut. Dia lagu menyorok di belakang kawan dia. Dia kata ada orang abang kat ustaz kan. Tak ada siapa abang. Benda ni dia kebetulan. Macam itulah juga Nabi kata ni, kalau dalam majlis ni ada siapa yang ada kesalahan memutuskan silaturahim, tolong bangkit. Aku tak mau dia duduk sama dengan kita lah ni. Nabi kata lagu tu aja. Nabi kata tu pakai rambang gitu aja. Nabi tak spesifik dekat siapa-siapa. Faqama fatan minal halaqah fa'ata khalatan lahu qad kana bainahuma ba'du syai' fastaghfara laha wastaghfarat lahu thumma 'ada ila al-majlis. Apabila telah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan duduk serta Nabi dan orang-orang akan orang-orang yang memutuskan silaturahim itu, lalu mendengar oleh orang muda yang berselisih dengan mak menakannya. Nabi kata tu ada satu orang, dia dengar-dengar, Allah kena kat aku dia. Maka bangun orang muda itu daripada lengkongan duduk dengan orang-orang di sisi Nabi SAW dan pergi keluar. Dia pun tengok bangkit pergi keluar. Kan? Maklum kat tengok. Nah, dia ni kan dia kata masyarakat ni kan kadang-kadang begitu. Bila bangkit seorang je mula dia ingat jalan-jalan.
Tak boleh tahan pergi masjid tu. Tak ke kau tu bangkit pergi nak pergi pancong ke? Kau tu bangkit pergi ayat semayang baca nak pergi ambil awal-awal ke? Tak lagi ramai duk berebut dia nak pergi dulu ke apa ke? Kata dah. Tak boleh tahan. Ni hangatnya tu. Ni kita punya masalah. Ni, masa ni tak ada dah. Bila Nabi kata lagu tu bangkit satu orang daripada lengkongan tu, bangkit pergi keluar. Maka datang kepada mak saudaranya. Yang ada telah berlaku antara keduanya setengah daripada perkara yang menjadi tidak berpeduli-pedulian itu. Dia ni pun bangkit-bangkit, rupanya bangkit terus keluar pergi rumah mak menakan. Nak jadi kelas dengan dia ni. Dia terus pergi. Maka bermaaf-maaf ia dengan anak saudaranya itu. Bila dia sampai je, mak menakan pun kata, makcik pun minta maaf lah kan, makcik pun itu lugu-lugu ni dan sebagainya. Maka minta ampun anak saudara kepadanya. Anak menakan ni pun kata kat mak menakan ni, saya pun sopa lah, saya pun nakal juga. Elok balik. Tuan-tuan, benda ni siapa nak mula dulu aja. Bila mula aja kawan tu pun mengaku salah sama. Tapi hak nak mula tu, sebelum mula dua-dua kata aku tak salah. Dapat siapa aku nak kena pergi kat dia, dia salah. Kono pula kata banyak cantik, aku nak kena pergi kat dia, dia yang tak tu. Tak boleh. Tapi kalau ada seorang sanggup pergi kata saya minta maaf lah, saya pun kacang, dia ni pun dandan saya pun silap juga. Elok. Ego kita ni kadang-kadang payah nak diruntuhkan. Kan? Suami isteri pun sama lah. Ada satu orang yang jumpa aku ni pun dia cerita macam ni kan. Saya ni tension ustaz. Tension pasal apa pula? Tension. Tak bercakap dengan bini sebulan lah. Ya Allah kata, hang dengan bini boleh tak bercakap? Tak bercakap. Saya pun tak mau bercakap dengan dia. Dia pun buat cairan kat saya. Takkan saya pula nak kena tidur ni kat dia. Dia yang di masalah. Sahabat macam ni lah. Hang tak mula, bini hang tak mula. Bini hang tak mula, hang tak mula. Siapa nak mula? Lah macam ni, lah macam ni. Hang sayang tak kat dia? Umur tak sayang. Nak abang sayang tu pun kan. Abang kata sayang cantik lagi. Umur tak sayang. Dan kalau macam tu pergi settle bang cepat-cepat. Kita kata kalau sayang pergi settle bang cepat-cepat. Dah tu lah nak settle macam mana hang pergi. Cakap kedai lelok kata okey lah. Abang salah, abang minta maaf. Hang pergi buat. Jadi lagu kita kata tak salah. Lepi-pi abang salah, abang tak mau. Dan main bergantung di bau dia pun sebulan tak bercakap ni, kan? Nak tahu mana sangat. Sebulan tak bercakap dia pun. Minta tahun ni start aja main bergantung di bau saya pun salah juga, saya pun jahat juga. Dua-dua pula jahat. Ya. Yang tu saja tuan-tuan. Kadang kita ni masalah dalam masyarakat pun macam tu. Hang duk lagu hang, aku duk lagu. Cuba sekali buat lagu Islam suruh ni. Assalamualaikum, suacangan salam. Sembanglah dua tiga perkara hak tak penting pun tak apa dulu. Nak buat balik jambatan yang dirobohkan tu. Begitu. Dan minta ampun mak saudaranya kepadanya. Makcik pun kata minta maaf lah, makcik pun silap. Dia ni pun kata dah makcik tak silap, saya silap. Elok balik. Maka jadilah bermaaf-maafan di antara dua orang ni. Kemudian kembali dia masuk duduk di dalam majlis Nabi SAW. Selesai benda ni, rasa lega. Balik ke masjid tempat Nabi SAW duduk mengajar tu. Balik, join balik majlis Nabi ni. Faqala Nabi SAW, inna rahmah la tunazzalu ala qawmin fihim qasi'u rahim. Maka sabda Nabi SAW bahawasanya rahmat tidak turun ke atas kaum yang ada di dalam mereka itu orang yang memutuskan silaturahim. Nabi terus dia balik main duduk sat, Nabi pun cakap macam tu. Nabi pun cakap macam tu. Meriwayatkan hadis ini oleh Al-Asbihani. Muslimin dan muslimat. Saya jumpa satu kawan baru. Dia masalah, dia kata anak-anak dia ni tak boleh baik. Bergaduh. Anak-anak pun peringkat baru universiti turun ke bawah. Universiti sekolah menengah. Tak ada lagi lah yang besar, yang kerja tak ada lagi. Abang dengan kak bergaduh, adik dengan abang bergaduh. Dia kata tak reti nak buat lah. Dia kata. Panggil duduk, marah. Macam-macam. Nasihat ni tak larat nasihat dah. Marah. Sampai cakap pelik-pelik dah kat mereka ni. Dia kata tak mau nak elok. Bunyi duduk berkelahi saja.
Saya ambil satu masa, dia kata duduk betul-betul muhasabah balik. Muhasabah balik diri ni, aku ni silap tang mana ni Tuhan kifarat kat aku macam ni. Sampai anak-anak sampai tak jadi aman dalam rumah ni. Duk cari balik, cari balik. Dia ada calang sikit dengan abang dia di kampung. Ada calang sikit lah pesaka punya pasal. Ada calang sikit. Tapi tak teruk lah. Tapi sumbin. Tak teruk lah. Taklah sampai nampak ludah jalan. Tak. Tapi sumbin. Dengan abang tu sumbin. Kalau berjumpa pun, hang duduk tanah, aku duduk tani, lagu duduk lawan tengok TV. Lagu tu punya jadi. Dia punya cari. Dia ni pun orang bagus. Sahabat kita ni. Dia pun orang bagus. Duduk cari. Yang ni aja nampak. Kalau kata nak jadi pasal yang ni. Lain dia kata nampak okey. Yang ni kot dia kata. Try tengok. Balik kampung dia try nak bagi cantik balik dengan abang ni. Sumbin tu dia welding balik. Sumbin tu welding balik. Ustaz, dia kata tunai Ustaz. Dia kata Allah tunjuk tunai. Dan Ustaz, dia kata anak-anak dia. Saya tak tahulah apa yang saya kata ni betul ke tak betul. Dia kata saya tak tahu. Dia kata tapi ini yang saya lalui. Dia kata. Kita kata dia tak tahu. Kita kata berdasarkan hadis Nabi pun macam ni lah. Rahmah Allah tak turun. Bila Allah tak turun rahmah dalam rumah tak aman. Rahmah tak turun dalam rumah tu tak aman. Dia jadi celaka. Dia jadi ayah keluar nak main masjid, anak nak pergi stadium. Jadi begitu. Kan? Dia jadi bukanlah berdosa pergi stadium tu. Semayang maghrib dulu. Tak. Suruh Allah lah. Bendera ni saya kata lah. Atas bonet, atas bumper. Kut cermin, tibang, keluar. Suat kayu berjolok kawan naik motor, kena sebalik motor dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi begitu. Masalah. Dia kata menilik agama dan dunia itu telah diterangkan halnya di dalam hadis Nabi SAW. Iaitu seorang itu kalau hendak lebih pada agama, maka pastilah pandangkan yang kurang dengan membandingkan sama agama orang yang sebelah atas, yang kuat ibadatnya dan elok taatnya dan elok waraknya dan baik perangainya dan lainnya. Dan kalau hendak syukurkan nikmat dunia yang diberikan Allah dan menarik diri kepada memuji Tuhan atas pemberiannya ke atas diri sendiri, maka hendaklah pandang dunia dan mata benda dan harta orang yang terkebawah daripada diri sendiri. Maka jikalau dipedulikan yang demikian itu, kalau diperbuat yang demikian itu, maka dapat satu surat kesaksian daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana tersebut di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Ni dia kata kita ni kalau nak bagi elok agama kita, tengok orang yang kuat agama lebih daripada kita. Kalau nak bagi elok agama, kita kena ambil contoh orang yang lagi kuat agama pada kita. Challenge dengan dia, baru agama kita elok. Tapi kalau nak jadikan diri kita ni orang yang syukur dengan apa yang kita dapat atas dunia, dia kata jangan tengok orang yang lebih daripada kita, tengok orang bawah. Tengok orang yang lebih bawah daripada kita. Kita duk rasa lagu kita lah ni boleh beli Proton Wira aja sebiji. Tengok kawan nak duk pukul kaki mata ni pun ramai tu ada. Proton Wira ni dah cukup baik. Kawan nak beli kancil baru pakai 5 bulan bank duk kepung nak tangkap nak ambil balik buat lah. Kita Proton Wira ni alhamdulillah duk naik pergi habis semua utara, selatan, timur, barat Malaysia round habis dah, tak ada pernah siapa kacau. Kawan ni baru beli kancil 6 bulan, orang main duk kepung lari rata corok lelah ayam buat dah. Entah tak ni lah ni budak-budak duk kena buang kerja di Kelang sebelah Pulau Pinang ni. Bekerja, bukan sikit. Tengok seorang abang star duk publish kereta-kereta yang dikehendaki. Kancil bercerai. Budak-budak kerja Kelang, operator pengeluaran dapat berapa akan gaji apa semua itu ni nampak kira mai tolak biji cepung apa semua nampak boleh lepas kancil. Lepas beli baru bayar down payment, baru duk bayar installment, satu tengok Kelang retrench, buang dia daripada kerja. Bila buang tergelincang lah. Ni nak ni pun duk telajak mai lubang telinga, nak buruh minyak kancil lagi, nak bayar installment lagi, tak lepas lah. Tapi nak pakai lagi. Macam-macam jadi. Kita yang boleh duk dapat Proton Wira duk naik pergi sana sini, tak ada masalah apa ni. Tengok orang-orang ni semua, alhamdulillah, aku ni Tuhan bagi alhamdulillah.
Tapi kalau pergi duduk sukat kawan ada tukang BMW, pakai 2 bulan tukang baru pakai duit. Tukar itu boleh sakit. Jadi agama ni dia bagi petua. Dia kata kalau kita nak improve kita punya penghayatan dalam agama, tengok orang yang lebih warak, lebih kuat beribadat, lebih alim, lebih daripada kita. Tengok, kita challenge dia. Tapi kalau nak jadi kita ni manusia yang syukur dengan apa yang Tuhan bagi, tengok orang yang di bawah kita. Kita ni Tuhan baru bagi sakit lutut sikit. Sakit lutut sikit. Kawan nak kena kanser sampai nak minum air pun tak boleh. Lagu mana? Kita baru sakit lutut sikit. Kawan aduh tak sedang diri sebulan dah. Macam mana? Sampai makan minum pun tak tahu pukul apa. Sampai tak tahu makan apa, tak tahu minum apa. Tengok waya duk masuk mula duk buku ongkong. Nampak tak boleh tebuk perut dan sebagainya. Macam mana pula orang tu? Jadi bila tengok orang-orang macam tu, kita kira okey. Barulah hati terdetik. Alhamdulillah lah Tuhan bagi kat aku macam ni. Saya pernah cerita dulu. Satu sahabat kena sakit kulit. Allahu Akbar. Umur dah 60 lebih dah baru kena. Sakitnya Allah yang mengetahui. Sakit sungguh-sungguh. Dia kering. Dia jadi... Bila bergerak sikit, dia cekang, kerak. Dia merekah. Darah meleleh tu. Bila mai time nak sembahyang, ambil ayat sembahyang, kena ayat ni macam orang mai duk jerih badan ni. Sakit ni Allah yang mengetahui. Berubat ni habis. Tak mana orang kata doktor pandai pasal kulit pi habis semua. Habis duit bukan sikit. Tuhan tak mahu nak izin dia lega. Sampai akhir tu kena masuk HKL Hospital Kuala Lumpur tu. Masuk wad orang sakit kulit saja. Dia kata masuk pergi duduk tu. Selama ni duk rasa dia kena ni cukup teruk dah. Dia kata pergi duduk tengok katil sebelah lah. Dengan nanah duk keluar berdene. Dengan misi pun mai tak lari. Dia bila tengok kawan tu dia kata aku tak ni okey. Tengok kawan tu dia kata aku tak ni okey. Dia kata kalau boleh nak minta baik. Kalau tak boleh baik biar maintain macam ni aja. Jangan duk pergi jadi macam kawan tu. Tu dia tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang kita tak jumpa orang lagi susah. Kita kata kita paling susah. Bila jumpa, baru kita tahu cukup bagus hak Tuhan bagi kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam setengah ibu-ibu ni, mak-mak ni. Dia ghaflah dengan anak dia. Sampai anak jadi tension dalam rumah. Dia cengih, dia tegas, dia garang, dia bebai dengan anak ni sampai baling buku, bumbram. Padahal anak dia tu cukup punya baik dah. Kalau dia dapat hak jemuan tu, hak lagi teruk tu ada banyak tu. Kalau mai jadi anak dia tak tahu apa nak jadi kat dia ni. Hak tu ada kat kita tu okey dah. Walaupun kita nak kena perbaik dia sikit sebanyak, tapi jangan dengan cara lagu duk buat. Jadi punggai barang pumpang-pumpang kerana marah anak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka jika diperbuat yang demikian itu, dapat sorat kesaksian daripada Tuhan. Kalau buat hak dua benda kita sebut tadi, nak bagi agama meningkat, tengok orang yang lebih warak, lebih alim, lebih berilmu dan sebagainya. Kalau nak kita syukur atas apa yang Tuhan bagi, kita tengok orang yang lebih susah daripada kita. Kalau kita boleh buat macam tu, dia kata dapat satu surat pengakuan daripada Tuhan. Kata dia an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khislatani man kanata fihi katabahu Allahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata dia, telah aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi dua perkara. Siapa-siapa kedua-duanya itu ada pada dia, nescaya disurat akan dia oleh Allah nama orang yang syukur akan nikmatnya. Siapa yang ada dua benda ni, Tuhan akan tulis dia ni satu hamba yang bersyukur pada Tuhan. Lagi dia hamba yang sabar akan susah yang datang, yang menanggung dan menjunjung akan suruhnya. Maka dua perkara itu diterangkan di dalam hadis ini. Kata dia, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqah faqtada bih wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunah fahamidallah ala fadlihi bihi alaih katabahu Allahu syakiran sabiran.
Siapa-siapa yang memandang ia pada agamanya, pada orang yang di atas dia. Yang ni dipandang, dilihat orang yang lebih agama daripada dia. Maka lalu diturutnya dengan dia. Dan diperbuatnya seperti orang yang lebih daripadanya itu. Dan menilik ia pada dunianya, pada orang yang kurang daripadanya. Yang ni dilihatnya orang yang kurang harta, kurang anak, kurang sihat, kurang sempurna kehidupan, lebih kurang daripada diri dia. Maka lalu memuji dia akan Allah atas kurnia Allah kepada dia. Nescaya di surat Allah akan dia, nama orang yang syukur lagi salah. Tengok orang yang lebih berilmu, dia ni mengaji sakan. Dah pernah dengar nama Ahmad Didat? Daripada lawyer, dah tua dah, dia pergi hafaz Quran, boleh lagi ke dia. Daripada profession asal dia satu lawyer, sebelum tu dia orang bukan Islam, dia orang Kristian. Masa dia Kristian, dia boleh hafal Bible ni, dia boleh hafal. Kemudiannya masuk Islam, dia lawyer, kemudiannya masuk Islam. Dah masuk Islam, dia boleh hafal Quran pula. Lepas tu boleh pergi bagi syarahan pula depan orang, dia boleh petik Bible mana-mana dia nak petik, dia boleh petik ayat Quran mana-mana dia nak petik. Dahsyat. Dahsyat. Kita ni daripada awal duk mengaji pondok apa semua sampai masuk universiti bidang agama apa semua, keluar sampai lah juzuk amma pun tak habis. Cakap wadduha ke bawah boleh lah, atas sikit lagi tu baca sekerat dia jadi macam-macam. Betul-betul start dengan wati ni wa zaitun, tahu habis dengan wal asri. Mana? Lagu mana? Buat tu berasa lagu baca betul, tapi berasa lagu tak betul, jadi lagu tu. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Habis lagu tu. Yang tadi wati ni wa zaitun. Kata mengaji agama daripada lama dah, tapi dia duk qasad. Tapi ada manusia ni macam Ahmad Didat ramai. Tuan-tuan, dalam dunia ni duk ada ramai orang yang macam ni. Saudara Cat Steven kita, Yusuf Islam pun serupa juga. Daripada bukan Islam, lepas itu hidup dalam dunia yang macam-macam, yang penuh dengan keseronokan, yang macam-macam. Dunia dia ni, dunia yang kita tak pernah terlintas, dia dah lalu dah. Dia masuk Islam, dia boleh jadi satu orang yang cukup kuat bawa Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tengok orang-orang macam ni, mau buat contoh. Oh dahsyat, kata. Malu lah. Jadi berasa malu dengan orang-orang macam ni. Dah pernah dengar nama Husin Yi? Ustaz Husin Yi. Sopa juga. Convert juga. Convert juga. Bukan asal beranak-beranak main mak pak Islam dia. Dah. Masuk Islam tengah jalan dah. Umur belah-belah tahun masuk Islam. Akhirnya mengaji sampai keluar Universiti Madinah. Sampai hari ini boleh bagi syarahan. Dia boleh bagi syarahan dengan petik ayat Quran. Dengan hurai ayat ni kita dengar masuk hati. Kita tengok orang-orang macam ni dari segi agama. Kita tengok orang-orang macam ni, Allah berasa kita tercabar betul. Berasa kita tercabar betul-betul. Agama suruh macam ni. Demikian hal dia kata kalau dari segi dunia ni jangan duk challenge orang lagi atas daripada kita. Kalau kita lagi nak challenge dia, kita sampai tinggal semayang. Tuan pernah dengar cerita tentang apa nama hamamatul masjid ni, tentang merpati masjid ni? Sa'labah. Sa'labah sampai dapat gelar hamamatul masjid, merpati masjid. Sa'labah ni. Cantik dah dia punya starting dia cukup cantik, dia punya beginning dia cukup cantik, atau dia punya ending pergi jadi macam tu. Pasal apa? Pasal mengejar harta yang keterlaluan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu dia kata wa man nazara fi dinihi ila man huwa dunah wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqah fa'asifa ala ma fatahu minhu lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Dan barang siapa pandang pada agamanya orang yang lebih kurang daripada dia, silah. Dari segi agama dia duk kata ni aku bagus dah ni, dia tu lagi teruk, dia duk kira kawan teruk pada dia. Dia kata aku ni bulan puasa boleh duk puasa 10 hari cantik, dia tu tak puasa langsung. Jahanam lagu ni pakai tak puasa terus.
Kan? Tak boleh. Agama tak boleh banding dengan orang lebih bawah pada kita. Yang ni dipandangnya dirinya lebih agama dan lebih taat kepada Allah daripada sekalian orang. Dia rasa dia ni okey lah. Tak ada orang boleh buat lagu dia dalam agama. Dan dipandangnya pada dunianya dan pada hartanya pada orang yang lebih daripada dia. Yang ni kata di hatinya, aku kurang harta daripada orang itu. Maka lalu bebai ia atas barang yang luput akan dia daripada harta. Nescaya tidak menoleh akan dia oleh Allah Ta'ala. Akan dia nama orang yang syukur dan tidak dia orang yang sabar. Dunia duduk challenge dengan orang yang lebih pada dia. Dunia ni tak habis tuan-tuan. Tak habis. Tengok senarai orang kaya dalam Malaysia. Kan dia bagi 100 nama orang kaya. Dulu Robert Koch, Tan Sri Robert Koch nombor 1 kaya. Senarai baru ni keluar Tan Sri Ananda Krishnan pula nombor 1 kaya. Kan? Dengan aset bernilai berapa bilion kah? 10 bilion kah, 11 bilion kah apakah? Dua ada. Kita nak pergi challenge dia tu, terlucuk kasut kot jalan habis mabuk masjid ke mana apa ke mana. Tak sampai juga tempat tu. Jadi cerita dia balance. Apa pun agama nombor 1. Dunia bukan nak buang. Tapi nak cari dunia, jangan sampai dunia kita cari menghalang kita daripada beragama. Begitu. Kata Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi gharib. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab ma jaa fi ta'sir wa'zin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk ni penting tuan-tuan. Dia akan cerita dekat kita bagaimana Nabi SAW, dia bila dia bercakap, dia taksir, dia memberi kesan kepada orang yang dengar. Nabi SAW, dia bila dia bercakap, kalau dia nak suruh orang pergi perang, orang tu tengah nak mamah korma, boleh buang, boleh pergi perang. Nabi ni. Kalau zaman dah ni orang kata, satu orang motivator yang paling baik. Dia boleh motivate orang. Orang tu boleh dengar cakap dia. Nabi SAW, Allah bagi dekat dia keistimewaan yang macam tu. Dan dia akan bawa dekat kita beberapa hadis yang menceritakan sahabat-sahabat. Apa yang Nabi kata, betul-betul lekat dalam hati mereka. Kemudian kita akan tengok bab minal iman an yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Yang dikatakan iman itu ialah apabila kita sayang saudara kita macam kita sayang diri kita sendiri. Kalau kita tak suka orang jatuhkan maruah kita, maka kita tak mau jatuhkan maruah kawan. Pasal apa? Apa yang kita tak suka kena kita, kita tak suka kena dia. Itu iman. Itu bukti dia beriman. Kemudian kita akan tengok insya-Allah bab ihfazillah yahfazka. Cerita kalau kita pelihara Allah, Allah pelihara kita. Maksud pelihara Allah, pelihara segala suruh perintah Allah. Pelihara betul-betul. Hak Tuhan suruh buat sungguh-sungguh, hak Tuhan larang jangan duk teringin nak buat. Kita pelihara benda ni betul-betul, yahfazka. Janji Nabi, Allah pelihara kamu. Tuan-tuan, bila Allah pelihara kita, tak ada apa jadi kat kita. Allah pelihara. Walaupun nampak susah, tapi akhirnya kita akan selamat. Itu Nabi SAW bawa Islam bukan senang. Nabi bawa Islam bukan senang. Berapa peperangan Nabi kena lalu. Tapi Allah bagi dekat Nabi kejayaan dalam tiap-tiap peperangan. Allah pelihara. Bahkan sampai peringkat orang nak bunuh Nabi. Sekira-kira pada akal, tak lepaslah Nabi malam tu habis. Allah pelihara Nabi. Allah pelihara Nabi, Nabi boleh keluar depan musuh yang duk tunggu dia tu. Sedang musuh tak nampak, Nabi keluar. Allah pelihara Nabi. Ni dia akan cerita kat kita macam mana yang kata Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara orang yang pelihara agama dia. Dan kemudian kita akan tengok bab i'qilha wa tawakkal. Cerita sahabat di masjid sampai-sampai lagu tu macam yang tinggal unta dia, kenderaan yang dia naik, terus naik ke masjid nak sembahyang. Nabi kata siapa punya? Dia kata saya punya. Nabi kata awak tak tambat? Dia kata aku tawakal kat Tuhan. Oh, banyak cantik. Nabi kata pergi tambat dulu, lepas tu baru sembang pasal tawakal. Kan? Pergi tambat dulu. Saya kita sembang pasal tawakal. Ni lagu main masjid, main-main pak kereta dengan kunci dengan kereta tinggal tu. Kan?
Aku nak test tengok tawakal macam mana. Dengar-dengar masuk hospital tawakal Kuala Lumpur. Tak boleh kan? Jadi dia ada cara dia. Nabi SAW ajak benda-benda macam ni. Mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah pada kita. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.